Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis yang amat berhormat, Datuk Seri Wan Rusdi dan Pusi Barisan Nasional Negeri serta rombongan Pahang yang kita meletakkan harapan yang setinggi-tingginya calon Barisan Nasional Saudara Andi Suryadi Bandi, Ketua UMNO Bahagian dan calon Tanjung Batu N71, yang menjadi harapan khususnya wanita seluruh negeri Sabah, Puan Hajah Cahaya Sulaiman, calon Barisan Nasional Kukusan N70. Rakan-rakan kita dari Semenanjung yang ada, Timbalan Pengusi Perhubungan Selangor, dan mungkin ada yang lain, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, jentera dan penyokong-penyokong Barisan Nasional Parlimen Kalabakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita berkumpul untuk melancarkan jentera pilihan raya peringkat Parlimen Kalabakan di samping pelancaran Common Center. Saya amat setuju dengan apa yang telah digariskan dan disarankan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sebentar tadi, kerana apa yang telah dinasihati oleh beliau sebagai panduan pada kita adalah berdasarkan kepada pengalaman kita mempertahankan Pahang waktu tsunami politik PRU14. Pahang masih tegak dan tidak tumbang. Kita juga gunakan pengalaman di Parlimen Cameron Highland. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Cameron Highland lah merupakan titik permulaan kebangkitan semula UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sudah tentu apa yang telah diberi panduan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi tadi, tentulah nasihat dan panduan yang telah membawa kepada keberhasilan, kemenangan dia bermula dari Cameron Highland dan juga dalam 7 pilihan raya kecil sampailah ke Slim, Kimanis, Tanjung Piai, Cini, di mana setiap pilihan raya kita telah menambah majoriti kita. Kita dapat melihat bahawa dengan kemenangan ini bukanlah kita nak menyatakan bahawa sudah pasti setiap kali ada pilihan raya kita akan mencapai kejayaan. Tetapi apa yang kita lihat bahawa kalaulah PRU14 itu merupakan satu sejarah hitam pada kita, kepada Barisan Nasional, rakyat yang telah termakan dengan hasutan, telah terpedaya dengan janji-janji manis dalam 7 pilihan raya kecil di Semenanjung termasuk di Kimanis. Kita melihat satu trend di mana trend itu adalah mereka yang dulunya menyokong
menyokong PH, banyak sudah kembali semula menyokong Barisan Nasional. Satu lagi yang kita lihat, trend dalam 7 pilihan raya kecil, kalaulah orang-orang muda menyebabkan kekalahan kita dahulu, orang-orang muda hari ini merata-rata sudah menyesal menyokong PH, dan mungkin warisan hari ini sudah kembali menyokong Barisan Nasional. Saya boleh beritahu tuan-tuan, ada di peti-peti undi misalnya di sini, di mana kita telah menang dengan majoriti yang berlipat ganda, dan di Slim orang muda balik kerana mereka semula mereka rasa berdosa sebab mereka balik dulu nak menentang BN, sokong PH. Tapi kali ini mereka balik, mak bapak kata anak nasihat mak bapak. Kali ini mak bapak nak nasihat anak, undilah Barisan Nasional. Ini cerita ini bukanlah cerita dongeng tuan-tuan, bukanlah omong-omong kosong, tapi sudah kita dapat kesan. Sebab ada juga saluran orang muda, saluran 6 di Ceni, saya tengok sendiri, di mana tahap sokongan kita mencecah 94%, tuan-tuan. 94% menyokong Barisan Nasional. Orang muda balik dari Lembah Kelang, Kuala Lumpur, balik dari Perlis, balik dari Johor, Sabah saya tak pastilah, mungkin jauh sikit, tapi balik dari jauh, sehingga kan kita telah mengalahkan calon bebas yang ditaja oleh Perdana Menteri yang keempat dan ketujuh. Tahu siapa kan? Yang ditaja dengan simbol pokok, yang saya kata pokok petai. Kalah, hilang depositnya, hilang wang pertaruhan di Ceni, dan di Slim hampir hilang deposit juga. Inilah keadaan di Semenanjung, tuan-tuan. Mereka sedar bahawa kemenangan dulu itu atas pembohongan dan penipuan. Kalau dari segi agama, kerajaan yang menang kerana pembohongan dan penipuan tidak mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Perubahan berlaku dalam masa yang begitu singkat. Siapa yang dapat bayangkan 22 bulan saja, tuan-tuan, kerajaan yang paling pendek dalam sejarah Malaysia, kalau mereka tu baik sangat, takkan dalam masa 22 bulan mereka tumbang tiba-tiba? Mestilah sebab mereka telah melakukan penipuan dan berdosa pada rakyat Malaysia. Sebab itulah Tuhan tak izinkan mereka berkuasa lebih lama daripada 22 bulan. Dan Allah nak melihat juga, nak mengingatkan pada kita juga bahawa kalau kita berpecah, kita akan kehilangan kuasa. Itu peringatan Allah kepada kita dalam Al-Quran, bahawa kalau kita berpecah, kita akan menjadi lemah dan hilang segala-galanya.
Dan itulah menjadi realiti, tuan-tuan. Bila kita berpecah, kita kehilangan kuasa. Sebab itu kita wujudkan muafakat nasional di Semenanjung, dan kita telah menang dengan melipat ganda. Begitu jugalah dalam konteks di negeri Sabah ini. Kalau kita bersatu, kita tidak berpecah belah, insya-Allah UMNO dan BN boleh kembali semula berkuasa di bumi yang bertuah ini. Dan inilah yang kita nak, bahawa segala-galanya nak melakukan perubahan, nak menolong rakyat, nak membantu mereka yang miskin, nak bawa pembangunan ekonomi, nakkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, nak menjagakan keselamatan. Jangan ada orang Filipina nak tuntut Sabah. Jangan ada. Ini semua mereka sedang memerhati. Mereka menengok sama ada kita ini bersatu, sama ada kita ini ada kekuatan ataupun tidak. Kalau mereka melihat kita ini lemah, berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang kecil, mereka mengintai kalau ada peluang. Tak mustahil Lahad Datu kedua boleh berlaku, tuan-tuan. Tidak mustahil satu kejadian yang menyayat hati kita ulang kembali. Waktu itu saya menjadi menteri, Perdana Menteri, dan saya sendiri telah mengarahkan tindakan yang secepat-cepatnya, dan alhamdulillah kita telah dapat mematahkan niat buruk mereka. Sabah akan kekal dalam Malaysia sampai bila-bila, tuan-tuan. Jangan fikir bahawa orang tak ada niat yang tidak baik kepada kita. Mereka tahu Sabah ini bukan saja negeri yang disebut di bawah bayu, tapi negeri yang sebenarnya kaya dengan potensinya. Sebab itulah saya waktu jadi Perdana Menteri, saya selalu melawat Sabah dan juga Sarawak. Dalam 9 tahun lebih kerap daripada Perdana Menteri yang keempat yang telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Mungkin kalau saya tanya pada tuan-tuan, sebab saya sebut ini sebab pengurusi warisan dia penyokong kuat pada Atok. Dia penyokong kuat. Tadi pun dia telefon Atok. Dia mengadu pula. Dia kata Najib dah datang ke Tawau. Macam budak sekolah mengadu, cikgu. Ada budak jahat ni, saya nak mengadu. Ini dia. Saya pula disebutkan dalam banyak-banyak pemimpin, saya pula. Takut pada bosku ke? Ngadu pada Atok. Atok nak datang ke Sabah ke? Saya suka kalau Atok datang ke Sabah, sebab mana-mana tempat dia datang, Barisan Nasional menang lebih besar. Saya harap dia datang ke Sabah, kempen di Sabah, sebab orang Sabah tahu dalam masa 22 tahun 22 bulan kemudiannya jadi Perdana Menteri yang ke-7, apa yang dibuat untuk orang Sabah. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat? Kalaulah dia kata bahawa inilah the new Malaysia, ini Malaysia baru. Lah, baru apa? Apa pembaharuan yang dibuat? Apa? Tak ada siapa boleh jawab. Kalau saya tanya pada tuan-tuan di sini, apa yang peninggalan dia?
legasinya pada orang Sabah. Apa dia? Tak ada orang jawab. Senyap, sepi. Ada yang buat tangan macam ini. Orang India kata apa? Ilek. Saya pandang ke kanan tu, ada orang pandai cakap bahasa Tamil. Saya cakap, tangan dia macam ni. Maknanya tak ada apa. Jadi kalau dah 22 tahun tak ada apa, tambah 22 bulan tak ada apa, kita nak bagi 5 tahun lagi ke? Kita nak bagi warisan 5 tahun lagi yang merupakan anak buah dia? Mana akal kita berfikir? Kita mesti berfikir untuk apa? Kita mesti berpijak atas bumi yang nyata, realitinya. Cuba Barisan Nasional saja boleh membawa perubahan kepada bumi Sabah ini. Saya bukan cakap sesuatu yang merupakan yang direka oleh saya, propaganda. Saya ada angka di sini, tuan-tuan. Saya boleh sebut bahawa dalam masa Barisan Nasional memerintah, kadar pertumbuhan negeri Sabah lebih tinggi daripada nasional, iaitu 8.2% pada tahun 2017. Malaysia mencatat 5.9%, Sabah 8.2%, tuan-tuan. Lebih tinggi, lebih pesat Sabah membangun waktu BN memerintah. Tapi bila PH ambil alih pada tahun berikutnya 2018, yang 8.2% itu telah menjunam kepada berapa? 1.5%. Teruk tak? Kalau 1.5% teruk, tahun kemudiannya berapa? 0.5%. 0.5%. Paling corot dalam Malaysia, daripada negeri yang paling tinggi. Pemerintahan PH dengan warisan membawanya pada yang paling corot sekali. Last. Makna kerajaan PH warisan gagal. Pendek kata, kalau nak sebut mereka sebagai gagal kerasi pun boleh. Mana dia dah gagal. Tadi kita nak sokong orang gagal ni buat apa? Cuba kita fikir, kita nak orang boleh bawa sesuatu yang lebih baik pada kita ke? Orang yang terbukti gagal. Tentu kita nak orang boleh bawa kebaikan untuk kita. Tentulah kita nak bawa kepada orang yang boleh bawa kemarahan kepada bumi Sabah ini. Kita tak usah main propaganda, tak usah main emosi. Sabah for Sabah. Tapi Sabah for Sabah, kalau paling corot sekali buat apa? Kan? Tentu sekali kalau kita nak parti yang boleh membawa kebahagiaan, kesejahteraan dan masa depan yang jauh lebih baik kepada rakyat Sabah, iaitu Barisan Nasional kita. Terus main emosi. Ini saya dengar ucapan dia, oh ini Sabah for Sabah. Padahal zaman Barisan Nasional saya dah mula proses memberi hak kepada orang Sabah. Sudah mula makan masa sebab ada legal interpretasi dalam MA 63 agreement tu. Kita perlu masa merundingkan perkara ini satu persatu supaya akhirnya hak orang Sabah dikembalikan berdasarkan pada perlembagaan negara kita. Jangan lari pada perlembagaan negara kita. Sebab itulah merupakan ikatan
kita, ikatan yang membawa kita dalam satu negara, kenegaraan kita adalah berdasarkan pada perlembagaan. Tapi saya tak tunggu penyelesaian MA63. Saya bagi macam-macam yang lain pada orang Sabah, termasuk projek Pen Borneo Highway. Tuan-tuan di Semenanjung, kita buat lebuh raya, kita kenakan tol. Betul tidak? Di Sabah, Sarawak, kita buat Pen Borneo Highway tanpa tol. Tanpa tol. Dan saya nak mengambil kesempatan malam ini bahawa projek Pen Borneo Highway ini mula dilaksanakan pada 24 April 2016 di Kampung Andus Papar. Fasa pertama 706 km dari Sindumin ke Tawau. Fasa kedua Tramparuli ke Ranau. Fasa ketiga Tawau ke Kimanis. Dan untuk ini lebuh raya Pen Borneo Tawau ini pakej kedua, laluan Tawau Sandakan dilancarkan pada 28 Mei oleh saya sendiri, yang menghubungkan Tawau, Sandakan, Kudak dan Lahad Datu. Ini dia tuan-tuan, dan kalaulah kita berkuasa, tahun depan pakej ni dah siap tuan-tuan. Tahun depan dah siap. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita nak membangunkan ekonomi, kita mesti ada perhubungan. Hari ini disebutkan istilahnya apa? Connectivity. Maknanya inilah yang akan membolehkan kita pergi dari satu tempat ke satu tempat dengan tempoh masa yang lebih cepat lagi. Kita akan tiba. Saya di Kimanis tu tuan-tuan, kita terangkan pada orang Kimanis, kalau ada lebuh raya Pen Borneo, orang Kimanis dalam masa 40 minit boleh sampai ke Kota Kinabalu tuan-tuan. Hari ini 1 jam setengah, 2 jam mereka boleh tinggal di Kimanis, bekerja di Kota Kinabalu. Dengan maknanya mereka akan dapat kualiti hidup, taraf hidup yang lebih baik lagi. Begitulah juga orang Tawau. Kalau ada lebuh raya Pen Borneo ini, ekonomi Tawau akan lebih merangsangkan, lebih maju, lebih berjaya, kerana ada lebuh raya yang hari ini tersekat-sekat macam orang sakit, jalan macam takut. Itulah dia nasib rakyat Sabah. Pen Borneo Highway, hadiah kita, hadiah BN. Tak dapat. Banyak lagi hadiah lain saya umum, termasuk juga jambatan Pulau Bumbum pun. Walaupun Bumbum disempurna, kena beritahu puak-puak kita disempurna. Beritahu, kalau dia kata dulu sebab dia bukan ketua menteri, jambatan tak dapat siap. Sekarang ini dia ketua menteri, tak siap juga. Apa excuse dia, apa alasan dia? Maknanya kena tipu lagi. Jadi orang kena tipu ni macam MB Pahang sebut, macam ular, kita kena patuk 2 kali dari ular yang sama. Maknanya oleh ular yang sama ini kira kita kena, orang Sabah sebut apa? Paloi. Dia bila paloi ni, dia macam menteri-menteri PH, warisan pun termasuklah, banyaknya paloi. Macam mana tak paloi? Kononnya kena minum sesudu sawit sehari, paloi. Ada cadangan nak buat kapal terbang, kereta api terbang, apa? Kereta terbang, paloi. Ada nak ganti sawit dengan buluh, paloi.
Ada yang tak bertindak cepat kerana COVID. Oh, kami nak pelancong dari mana? Ada menteri pelancongan dulu dalam kerajaan PH. Orang tak berapa jauh daripada kita sini. Paloi juga. Jadi banyak yang paloi-paloi ni yang menyebabkan gagal. PH gagal, tuan-tuan. PH gagal. Saya tak nafikan BN ada kecacatan kita, ada juga kelemahan kita. Tetapi tuan-tuan, tak ada siapa dapat nafikan dalam soal pembelaan rakyat, kesejahteraan rakyat, kita jauh lebih baik daripada PH dan warisan. Kalau nak kata bantuan rakyat, ini Atuk selalu kritik saya. Dia kata saya ini selalu sebut cash is king. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak tolong rakyat yang termiskin, yang B40, apa cara yang terbaik? Cara terbaiknya yang beri keuntungan bukan saja pada orang miskin, tapi ada ekonomi rakyat, ekonomi negara, adalah untuk kita pindahkan cukai GST pendapatan kita daripada mereka yang membeli belah barangan, kebanyakannya orang yang lebih kaya. Hasil tu pindah kepada orang berpendapatan rendah yang miskin. Betul tidak? Jadi ekonomi kita ni tak adalah jurang yang terlalu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Kalau kita tak buat perkara ini, maknanya orang kaya akan lebih kaya, lebih cepat jadi kaya. Orang miskin mendatar. Orang miskin akan berada di tahap, di tokok yang lama. Tak ada perubahan. Saya tak rela melihat orang miskin tanpa pembelaan. Sebab itulah saya buat BRIM, bantu rakyat satu Malaysia. Kita bagi pada semua. Kalau nak tolong rakyat tuan-tuan, takkanlah kita nak bagi barang. Sebab setiap orang tu keperluannya lain. Ada orang nak tilam baru, kan? Takkanlah saya nak usung tilam nak bagi pada tiap-tiap penghuni rumah, kan? Tapi bukan semua nak tilam. Ada yang nak dapur, ada nak kasut untuk anak dia, ada nak beli baju untuk isteri dia. Keperluan masing-masing berbeza. Jadi kita bagi duit masuk dalam bank account dia. Dia ada permintaan tempatan. There is demand in the local economy, mana ekonomi tempatan maju. Ada permintaan, dia pergi kedai beli belah, kedai pun maju, barangan pun tambah, cukai pun naik, semua orang untung. Ini teori, bukan teori omong dari Pak Pandir. Ini teori yang benar-benar berjaya merangsangkan ekonomi rakyat, tuan-tuan. Betul tidak? Betul. Ya, betul. Jangan pula herdik orang, orang malas. Orang malas. Lagipun kata ikat perut. Disuruh kita ikat perut. Lepas itu jangan iri hati orang lain kaya. Ialah, kalau kita tak tolong orang berpendapatan rendah, siapa lagi nak tolong? Kalau kerajaan tak tolong, siapa nak tolong kita? Itulah tuan-tuan, saya nak terangkan, cash is king bukanlah kita nak beli undi, kita bagi pada semua rakyat. Asalkan mereka miskin, terserah pada mereka nak undi siapa. Terserah pada mereka. Kita bukan beli undi, kita bagi pada semua, tak pilih ideologi politik, tuan-tuan. Ini dia kerajaan Barisan Nasional. Kita mesti berlaku adil, dan kita mesti ada ihsan bila kita mentadbir sebuah negara, tuan-tuan. Dan inilah dia falsafah menjadi pegangan kita. Dan saya ingin melihat ini kembali dalam negara kita. Saya inginkan rakyat kita maju. Saya inginkan orang Sabah dan Semenanjung merasakan kita dalam satu keluarga yang besar. Dan kalau ada masalah di Sabah, kita pertahankan rakyat Sabah, boleh Sabah. Ya, kalau Sabah
nak lain Sabah ini. Kalau ada musuh dari luar, dia boleh senangnya dia nak ganyang kita, tuan-tuan. Senang je nak mamah kita. Tapi kalau kita ada kekuatan, kalau seluruh rakyat Malaysia dari Perlis ke Sabah, ikatan yang kokoh padu, tak boleh dirongkai, kita akan jadi negara yang kuat lagi berjaya. Tak ada siapa boleh menidak kita dan tak ada siapa pun boleh tekan kita. Inilah kekuatan yang ada pada kita. Sebab itulah tuan-tuan, pilihan raya ini penting. Penting bukan saja nak menang. Ya, tentu kita nak menang. Kita ada dua calon hebat kita di sini. Kita memang nak mereka menang, tentu. Tapi lebih pada itu, kita nak Sabah terselamat. Kita nak Sabah lebih maju. Kita nak Sabah menampak masa depan yang lebih cemerlang. Dan kita nak Sabah sebahagian daripada Malaysia, tapi hak Sabah akan tetap kita pertahankan. Inilah dia kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, banyak perkara dipertaruhkan dalam pilihan raya ini. Bukan pilihan raya yang biasa saya anggap ini. Ini bukan bisa-bisa. Ini luar biasa. Jadi sebab itulah, biarlah kita menang besar. Kita jadikan ini sebagai pembuka tirai pada PRU 15, di mana kita idamkan, kita rindu apa? Ya, kita rindu BN kembali di Putrajaya. Ya, kita rindu. Dan zaman BN insya-Allah boleh kembali semula, bermula di PRN Sabah ini. Biarlah Sabah menjadi pelengkap, pembuka tirai kepada kita kembali semula kekuatan BN. Sebab BN UMNO adalah parti keramat. Jasa kita terlalu besar, budi kita tidak ternilai, dan kitalah menjadi penyelamat. Nak save Sabah, BN saja boleh selamatkan Sabah. Betul. Jadi tuan-tuan, tak usah fikir banyak sangat. Tuan-tuan semua dah tahu, penyokong semua ada buat kerja. Tolak ke tepi semua. Kalau ada sikit problem, masalah, perasaan, luka hati, tolak ke tepi. Sebab perjuangan kita jauh lebih besar. Banyak lagi. Lebih besar lagi. Janganlah kita berjiwa kecil. Kita mesti berjiwa besar. Kita nak letakkan BN di persada kuasa, yang mana BN dan UMNO boleh membela Sabah, boleh membela seluruh rakyat Malaysia. Kitalah parti pilihan utama rakyat Malaysia. Inilah perjuangan kita. Bukan calang-calang. Bukan saja kita nak menang 1-2 kerusi. Kita nak letakkan BN sebagai parti yang terkuat, parti yang dapat sokongan rakyat, parti yang akan insya-Allah membawa masa depan yang cemerlang untuk Sabah, untuk Malaysia. Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Radu! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini saya dengan sukacita melancarkan Command Center dan Jenta Pilihan Raya Parlimen Kalabakan dengan rasminya. Terima kasih.